Allah. Mesti ujung can pun tukun. Ini ambil kan? Kau ambil kan? Belum lagi. Banyak lagi. Okey. Tahun depan pula. Tunggu ni bos. Ada? Ada buat-buat macam ni kat rumah. Dalam pun tak buat. Ni nak kodok. Kalau ada, Dulu ada buat. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, pagi hari Jumaat, sama-sama dapat kita meneruskan pengajian tafsir Al-Quran kita menerusi surah Al-Kahfi. Dan terlebih dahulu saya memohon maaf atas keterlewatan pada hari ini, di atas sebab yang tidak disengajakan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan baki masa yang ada ni dapat kita manfaatkan sepenuhnya insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk ayat yang ke-60. Kisah yang baru, iaitu kisah Nabi Musa AS dan juga Al-Khidir, Nabi Khidir AS. Bermula dengan ayat yang ke-60, dan seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bincangkan maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
Sadaqallahul azim. Sebenarnya kisah ni panjang lagi, tapi kita ambil sampai sini dulu insya-Allah. Kalau ada masa kita akan sambung lagi insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-60, wa idz qala Musa li fatah, wa idz qala, dan ketika mana. Ketika mana maksudnya dan ingatlah ketika mana, dan ingatlah ketika mana. Jadi ada takdir kalam di situ, ya, dalam kurungan, dan ingatlah, wazkur takdirnya, wazkur iz qala Musa, dan ingatlah ketika mana berkata Musa. Jadi Musa di sini siapa? Musa yang mana satu? Ya, biasa kita dengar memang itulah yang dipegang oleh kebanyakan ulama, iaitu Nabi Musa lah. Nabi Musa bin Imran, yang merupakan salah satu daripada 5 orang Rasul Ulul Azmi. Dan sebagaimana kita sedia maklum, Ulul Azmi ada 5 orang, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi Musa yang dimaksudkan di sini ialah Nabi Musa alaihi salam, yang merupakan salah seorang daripada 5 orang Rasul Ulul Azmi. Dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya bahawa ada juga sebahagian ulama mengatakan Musa di sini Musa lain, iaitu namanya Musa bin Misha. Musa bin Misha dari keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi yang lebih sahih yang pertama tadilah, pendapat pertama, iaitu Nabi Musa bin Imran, yang kita sedia maklum, kerana memang kalau kita tengok ya dalam pelbagai tafsir dan juga hadis-hadis yang sahih yang menceritakan tentang kisah Nabi Khidir, memang cerita itu berkait dengan Nabi Musa bin Imran bersama dengan Nabi Khidir, dan bukannya Musa yang lain. Okey. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika mana Nabi Musa, kita dah terangkan Musa tadi, berkata kepada li fatah, berkata li kepada fatah, pemudanya. Berkata pada pemudanya, iaitu pengiringnya. Siapa dia? Iaitu Yusha' bin Nun, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir, seperti mana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, Ibnu Kathir dan lain-lain lah. Dan ini memang sedia maklumlah, ya, Yusha' bin Nun. Jadi Yusha' bin Nun ini ialah orang yang orang kata anak murid kanan lah, pengikut setia Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa AS ketika bermusafir membawa Yusha' ini sebagai pengiringnya, pembantunya. Di sini sudah kita boleh ambil pengajaran bahawasanya apabila kita ini bermusafir, ya, seboleh-bolehnya kita bermusafir berserta dengan pengiring. Bahkan memang ada hadis yang melarang kita untuk musafir seorang diri. Itu kita tak mahu ulas panjang lah, ya. Yang perempuan pun ada hadisnya, dan yang lelaki pun kalau waktu malam ada hadis yang melarang bermusafir seorang diri. Jadi yang sunnahnya ialah orang lelaki dia musafir, walaupun lelaki musafir dengan seorang yang lain, dengan seorang pengiring, sama ada kawan atau siapa sajalah. Dan sebenarnya itu memudahkan banyak perkara, menjaga barang kita kalau kita pergi tandas, dan juga mengingatkan kita kalau kita lupa, ya. Dan kalau kita sembahyang, kita boleh sembahyang berjemaah. Kalau kita seorang, susahlah kita nak sembahyang, banyaklah dia punya masalahnya, kan, berkenaan dengan niat makmum imam. Kalau kita tak tahu orang yang sembahyang dekat RNR tu bagaimana keadaannya, adakah dia buat tamam, banyak panjang cerita. Tapi kalau ada kawan, senang, kita buat jemaah kita sendiri je. Jadi ini digambarkan dalam kisah ini bahawa Nabi Musa AS, walaupun beliau ni seorang Nabi, ya, kalimullah, boleh bercakap dengan Allah pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan diizinkan oleh Allah. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh pandu Nabi Musa AS, bantu Nabi Musa AS. Tetapi Nabi Musa AS membawa juga pengiring, iaitu Yusha' bin Nun. Kata Nabi Musa AS kepada pengiringnya, iaitu Yusha' bin Nun, apa dia kata? La abrahu, ya, aku tidak akan berhenti berjalan.
Aku tidak akan berhenti berjalan hatta sehingga ablugha, aku sampai majma'al bahrain. Majma'a maknanya pertemuan, kan? Banyak kan institusi yang dinamakan sebagai majma' fiqh sedunia. Di Jeddah ada, di Mekah pun ada. Maknanya perhimpunan, pertemuan. Al-Bahrain, dua laut. Jadi Nabi Musa AS kata, aku tak akan berhenti berjalan sehinggalah aku sampai kepada satu tempat yang menjadi pertemuan di antara dua laut. Au amdiya hukuba, atau aku akan terus berjalan. Amdiya ni maknanya teruslah. Berterusan berjalan, hukuba, bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya. Jadi kenapa Nabi Musa AS makna kata mengambil pendirian ataupun melakukan perkara ini, kenapa tiba-tiba Nabi Musa AS berjalan, apa benda yang nak dicarinya? Itu diterangkan dalam hadis, dalam hadis yang sahih, iaitu dalam hadis riwayat Sahih Bukhari. Dan hadis ini ada dinyatakan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, sebab yang menyebabkan Nabi Musa AS memang tasmim ni maknanya memang bertekad untuk berjalan jauh, adalah kerana apa? Kerana Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, daripada Ubay bin Ka'ab, bahawasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Musa alaihissalam qama khatiban fi bani Israel fasu'il ayyun nasi a'lam. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam, pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu, Nabi Musa alaihissalam telah bangun dan menyampaikan khutbah. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkhutbah di hadapan Bani Israel, jadi Nabi Musa ni masya-Allah lah, kalau Nabi kan ilmu banyak. Bila berkhutbah tu makna kata limpahan ilmu tu banyak. Tiba-tiba ada seorang lelaki tanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ayyun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling alim sekali? Ketika Nabi Musa mengajar tu, tengah mengajar, macam saya mengajar ni lah, tapi Nabi Musa lagi hebat lah kan. Saya mengajar, depan saya 3 orang je. Ni Nabi Musa ni, depan dia Bani Israel ramai kan, ratusan ribu Bani Israel. Jadi tiba-tiba Nabi Musa ditanya, siapakah manusia yang paling alim? Maka kata Nabi Musa, akulah, siapa lagi? Akulah. Maka Allah Ta'ala, oleh kerana jawapan Nabi Musa itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mentarbiah Nabi Musa AS. Sebab apa? Sebab Nabi Musa AS tidak menyerahkan ilmu itu pada Allah. Adalah lebih afdal, dia kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam, serahkan saja pada Allah, kan? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan pada Nabi Musa, innali abdan, sesungguhnya aku ada seorang hamba, bimajma'il bahrain, di pertemuan dua laut, huwa a'lamu minka, dia lagi alim daripada kamu. Terkejut Nabi Musa. Sebenarnya salah ke tidak Nabi Musa jawab tu? Sebenarnya dari segi syariatnya betul. Sebab apa yang zahirnya yang Nabi Musa nampak depan, belakang, kiri, kanan, sekeliling Nabi Musa, memang tak ada siapa lebih alim. Setakat pengetahuan Nabi Musa, yang zahirnya memang dia lah paling alim. Kan? Jadi kata-kata Nabi Musa AS tu taklah salah, dan dia pun Nabi, takkan dia buat salah. Betul dari segi zahir. Tetapi Allah Ta'ala nak mentarbiah Nabi-Nabi ni, walaupun cakap betul pun Allah Ta'ala tarbiah juga. Sebab Allah Ta'ala nakkan para Nabi ni sentiasa meningkat darjat mereka, kefahaman mereka, ilmu mereka, sifat mereka, rohaniat mereka. Maka Allah Ta'ala tarbiah dengan menyuruh Nabi Musa AS, cari seorang hamba Allah yang lebih alim daripada kamu, wahai Musa. Dia duduk di mana? Di Majma'al Bahrain, di pertemuan dua laut. Di pertemuan dua laut. Dalam riwayat yang lain yang dinyatakan oleh Imam Al-Alusi, bahawa Rasulullah SAW bersabda, Nabi Musa sendiri yang tanya kepada Allah Ta'ala. Ini riwayat lain. Nabi Musa sendiri tanya pada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, in kana fi ibadika ahadun huwa a'lamu minni fadullani alaih.
wahai Allah, kalau ada dah di kalangan hamba-hambamu orang yang lebih alim daripada aku, lebih berilmu daripada aku, maka tunjukkanlah aku kepadanya. Maka Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Musa AS, na'am, ya, fi ibadi man huwa a'lamu minka, di kalangan hamba-Ku ada orang yang lebih alim daripada kamu. Thumma na'ata lahu makanahu wa azina lahu fi liqa'ihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatkan baginya tempatnya. Itulah yang dikatakan Majma'al Bahrain. Bagi tahu apa tempat, sifatkan tempat di mana Khidir itu berada, dan Allah Ta'ala mengizinkan Nabi Musa AS untuk bertemu dengan Khidir AS. Jadi ada dua riwayat, tapi elok kita pegang yang riwayat pertama kerana itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi lebih kuat, lebih sahih. Dan sebenarnya kisah itu sangat memberikan pengajaran pada kita bahawasanya jangan sekali-kali kita merasakan kita paling alim. Jangan kita sekali-kali merasakan bahawa kita paling alim, paling baik, paling khusyuk solatnya, paling bertakwa, kan? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu menyucikan diri kamu. Maksudnya menganggap diri kamu suci. Maknanya kamu ni bagus. Jangan kamu menyucikan diri kamu sendiri. Maksudnya jangan kamu menganggap dirimu paling suci, paling bagus. Huwa a'lamu bimanittaqa. Kerana dia, iaitu Allah lah yang lebih mengetahui siapakah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Ini sangat penting. Kerana kita lihat pada hari ini, Masya Allah, ya, ramai orang-orang yang baru belajar sikit, tetapi sudah merasakan dirinya tahu segala-galanya. Mungkin dia ada ilmu, tapi dalam setengah perkara dia tidak ada ilmu mungkin dalam perkara itu. Jadi oleh kerana itu, ilmu sahaja tanpa ada tawaduk tak boleh, kan? Kerana itu dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menceritakan bahawa Islam ini akan tersebar luas. Lalu pada ketika itu, maknanya pada akhir zaman, setelah Islam tersebar luas, akan ada golongan yang mengatakan kamilah yang paling alim, kamilah yang paling betul bacaan Qurannya. Siapakah yang lebih alim daripada kami? Nabi SAW tanya beritahu pada para sahabat, siapakah yang paling alim daripada kami? Mana kata mereka ni rasa bongkak, rasa ujub, rasa teruja dengan diri sendiri. Teruja dengan orang lain tu biasalah, tapi teruja dengan diri sendiri, yang ni yang pelik ni. Kan? Kemudian Nabi SAW tanya pada para sahabat, adakah kamu rasa ada kebaikan pada diri mereka ini? Kemudian Nabi SAW bagi tahu, demi Allah, mereka itu ialah bahan bakar api neraka. Bahan bakar api neraka. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ada hadis ni, saya ada kongsikan baru ni di Facebook. Kalau saya tersalah mungkin boleh rujuk semula dalam apa yang saya tulis tu, ada teks asal hadisnya. Ya, yang penting ialah Nabi SAW bagi tahu pada para sahabat, mereka ni iaitu orang alim yang berasa ujub, berasa besar diri, berasa lebih alim daripada orang lain atau lebih baik daripada orang lain, mereka ini waqudun nar, iaitu bahan bakar api neraka. Subhanallah. Kalau Nabi SAW kata mereka tu finnar, dalam neraka pun dah cukup gerun. Ini bukan dalam neraka, bahkan bahan bakar. Bahan bakar api neraka. Wala'iyadzubillah. Kita minta dijauhkanlah. Jadi itulah sebab kenapa Nabi Musa AS bertegas ataupun bertekad untuk menempuh perjalanan yang jauh. Ya, tujuannya ialah untuk mencari orang yang Allah Ta'ala telah wahyukan kepada Nabi Musa AS, iaitu Al-Khidir. Tempatnya di mana? Di Majma'al Bahrain, di pertemuan dua laut. Para ulama membincangkan di mana sebenarnya Majma'al Bahrain. Ya, di sini ada 4 pendapat lah yang saya boleh kongsikan. Kalau orang lain yang lebih mengkaji, mungkin banyak lagi lah pendapat yang dia boleh jumpa, tapi 4 ni pun dah cukup lah. Pendapat pertama mengatakan Majma'al Bahrain itu ialah pertemuan di antara Laut Parsi dan juga Laut Rom. Laut Parsi itu, inilah Selat Parsi tu. Selat Parsi, kalau kita tengok di bawah atau di selatan Iran, ada selat kan, ada selat. Gulf, panggil Gulf, bahasa Inggeris. Ataupun Teluk Parsi kan, itu ada laut. Kemudian di sebelah sana pula,
Dia jauh lah, dia punya jarak antara dua tu. Tapi masa kata di tengah-tengah tu lah dipanggil Majma'ul Bahrain. Di sebelah sana pula, di sebelah Syria, sebelah barat Syria adanya Laut Rom, atau sekarang dipanggil sebagai apa? Laut apa? Mediterranean saya pun nak sebut pun susah. Mediterranean, dekat Eropah sana. Jadi tanah ataupun daratan di antara dua lautan itu dipanggil Majma'ul Bahrain kalau mengikut pendapat pertama. Pendapat pertama ini dipegang oleh Imam Mujahid dan juga Imam Qatadah. Cuma kalau kita tengok daratannya itu luas tu. Jadi mana satu tempatnya itu susah untuk dikenal pasti. Sebab kalau kita tengok peta tu besar tu, dia punya antara laut ni dengan laut ni besar. Pendapat kedua mengatakan di mana? Di Tonjah. Tonjah ini ialah di utara Morocco. Ni mudah aja nak tengok. Morocco ni kita tengok paling utara sekali. Kalau dalam peta dia ada macam tajam ke atas tu. Itu dipanggil Tonjah, nama tempat tu. Kan? Kawan-kawan kita yang belajar Morocco memang tahulah tempat ni. Memang ada ulama di Tonjah. Pendapat ini dinyatakan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi di Tonjah. Sebab apa? Sebab Tonjah ni dia memang, kalau kita tengok peta, Tonjah ni dia macam dia memang pertemuan dua laut. Sebelah timurnya, sebelah kanan, sebelah timurnya adalah Laut Mediterranean. Dan di sebelah baratnya ialah laut apa? Laut laut apa namanya? Saya tak ingat lah. Tapi kalau tengok peta nampak lah. Kan? Kalau kita tengok Laut Mediterranean tu, di hujungnya tu, di sebelah barat tu, dia macam dikepung oleh Morocco dan juga Spain, Spanyol. Tonjah tu kalau kita berdiri di hujung Tonjah, kita di sebalik laut sana adalah Spain, Spanyol. Jadi dia macam laut besar tu, Laut Mediterranean tu, dia dikepit oleh, di hujungnya tu ditutup oleh Tonjah dan juga Spain, Spanyol. Kemudian setelah Tonjah tu, dia laut lain pula, nama dia lain. Laut apa entah. Kan? Itu satu pendapat. Dan ada logiknya. Yang ketiga, pendapat ketiga mengatakan ini di Afrika. Cuma tak tahu di mana. Hanya disebut Afriqiyah. Di bahagian Afrika. Wallahu alam. Adakah di Afrika Selatan? Wallahu alam. Saya pun tak pastilah. Ini pendapat ini dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Pendapat Ubay bin Ka'ab. Yang keempat, dan inilah yang insya-Allah mungkin tepatlah. Mungkin saja kan, kita pun tak tahu. Yang dimaksudkan dengan Majma'ul Bahrain, tempat pertemuan dua laut, ialah di mana? Di Sinai. Dan sekitarnya lah. Ataupun lebih tepat lagi, lebih spesifik lagi, mana? Di tempat di mana sekarang ni menjadi terusan Suez. Terusan Suez. Kan, terusan Suez ni kita belajar lah, sejarah tu dah belajar dah. Kan, antara faktor yang merancakkan lagi perdagangan antara timur dan barat, kan, terusan Suez. Dengan adanya terusan Suez di Mesir, maka orang dari Eropah atau dari barat, mereka boleh pergi ke Asia dan sebagainya dengan mudah, tanpa perlu mengelilingi Afrika. Kalau tidak, dia kena pergi turun ke bawah sampai ke South Africa, kemudian naik balik atas, pergi ke tanah Arab, kemudian barulah menyusur tepi-tepi laut itu, sampailah masuk ke Iran, kemudian Pakistan, India, kemudian barulah masuk ke Asia Tenggara, sampailah ke Malaysia. Panjang perjalanan dia. Tapi dengan adanya Suez, terusan Suez tu, masya-Allah, ya, banyak penjimatan dapat dilakukan. Penjimatan dari segi kos dan juga masa. Dan memang bayar mahal lah. Sebab tu ada isu dulu kan, terusan Suez di Mesir. Bila ada kapal sangkut, habis. Banyak syarikat yang mengalami kerugian bila ada kapal sangkut kat situ kan. Kapal Jepun ya. Sebab dia tak besar pun. Saya pernah pergi lah. Memang kecil je. Adalah bahagian besar, ada yang bahagian kecil. Dia panjang. Tengok dalam peta memang kecil je terusan Suez tu. Terusan Suez tu maknanya dia tebuk tau. Dia tebuk. Asalnya tu daratan. Dia korek tanah tu sehingga menghubungkan dua laut.
menghubungkan dua laut, dan itu kurniaan Allah Ta'ala lah kepada Mesir. Dia menjadi sumber ekonomi orang Mesir lah. Jadi dulu tak ada terusan Suez itu, dulu semuanya itu adalah tanah. Jadi kat situlah kawasan-kawasan itulah, kawasan-kawasan yang sekarang ni menjadi terusan Suez, itulah yang dinamakan sebagai Majma' al-Bahrain. Sebab apa? Sebab di utaranya ialah Laut Mediterranean dan di selatannya ialah Laut Merah kalau tak silap saya, Laut Merah, betul ya? Dia menghubungkan antara dua tu. Ya. Jadi kalau tengok peta dia kecil je. Tapi sebenarnya besar juga. Ya, dia punya tanah tu. Tapi walaupun besar, sebenarnya nak dibandingkan dengan pendapat yang pertama tadi, yang itu lebih kecil lah. Dan kalau kita tengok dari segi logiknya pun, dia lebih dekat dengan Mesir. Memang kat Mesir pun sekarang. Kan? Jadi kan kita tahu bahawa Nabi Musa AS ni ceritanya banyak di Mesir. Tempat yang dinyatakan oleh pendapat keempat ini, inilah yang lebih nampaknya lebih insya-Allah lebih tepat lah. Ada juga pendapat-pendapat yang lain. Ada yang kata di selatan Sinai itu, kalau kita tengok Sinai itu macam tiga segi. Di selatan tu ada Tajam. Di Tajam tu ada yang kata itulah dia Majma' al-Bahrain. Wallahu alam. Sebab sebelah kiri tu, sebelah barat Tajam tu, Tajam ni panggil apa? Tanjung Tanjung. Kalau dia ke dalam Teluk Yang Tanjung itu sebelah baratnya dipanggil Laut Merah, sebelah timurnya itu laut apa entah saya pun tak ingat. Selat apa? Aqabah ke apa tak? Dia sempadan sebelah kanan tu, sebelah timur dia dah sempadan dengan Saudi dan juga Jordan. Saya pernah kena tangkap di situ tu. Dari Mesir kami nak keluar dakwah ke Jordan. Kebetulan masa tu ada isu sikitlah. Ada pengganas apa semua, tapi kami bukan pengganas. Kami nak dakwah je pun. Jadi akhirnya tak adalah ditangkap. Maksudnya dipulangkan balik ke Mesir. Kami naik kapal tu. Bila nak dekat sampai di Jordan tu, dia masa cop visa tu dia dia tanya-tanyanya. Dia kata, kamu ni semua siapa? Kami pelajar Azhar. Datang nak buat apa? Nak berdakwah. Nak jumpa pelajar jugalah, bukannya orang kita nak dakwah siapa pun. Jadi dia macam suspicious lah, dia macam ragu-ragu. Balik. Kami 4 orang je. Yang 3 ni memang semua berjanggut lah. Memang kalau tengok muka tu memang ada muka pengganas sikit lah. Tapi orang Arab memang macam tu lah muka dia kalau berjanggut kan. Saya seorang je macam ni. Yang dengan saya yang macam ni pun kena batal balik. Tak apalah. Jadi tak ada rezeki lah. Walaupun dah belanja banyak tu untuk nak pergi sana. Kat situ kawasan yang kawasan panas lah. Sebab dia kawasan sempadan 3 negara, Mesir, Saudi, Jordan, dan saya ingat mungkin Palestin pun ada sempadan di situ, wallahu alam. Dia dekat-dekat lah. Ya. Ada juga pendapat kata begitu, tapi saya tak jumpa dalam tafsir, hanya jumpa dalam internet, jadi saya tak tulis di sinilah. Baik. Walau apa jua pendapat, yang pentingnya ialah ada satu tempat yang dipanggil Majma' al-Bahrain, tempat pertemuan laut. Itu yang penting. Kita cerita ni hanya sekadar maklumat ilmu saja. Tapi bukan nak pegang sangat pun. Sebab apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, yang mana disebutkan spesifik, itu kita pegang. Mana yang disebutkan secara umum, maka usahlah kita pegang. Hanya sekadar maklumat bolehlah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kata Musa AS, au amdiya hukubah. Kalau aku tak jumpa Majma' al-Bahrain itu, kata dia, sama ada aku sampai kepada Majma' al-Bahrain, ataupun aku akan terus berjalan. Tak jumpa pun aku akan jalan sampai Hukubah, tempoh masa yang lama. Hukubah ni maksudnya ialah satu tempoh yang lama. Sebahagian ulama menetapkan tempoh itu dengan kadar tertentu. Ada yang meriwayatkan bahawa, contohnya ada riwayat daripada Abdullah bin Amru bahawa Hukubah itu, hukub bermaksud 80 tahun. Hukub ialah 80 tahun. Kata Imam Mujahid, hukub ialah 70 tahun. Kata Ibn Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, hukub itu ialah suatu zaman yang panjang. Maknanya tak tetap bilangannya berapa, dan inilah yang lebih tepatlah. Kan, hukubah maknanya satu tempoh yang lama. Makna kata Nabi Musa AS berkata pada Yusha',
Selagi aku tak jumpa, aku akan jalan-jalan walaupun terpaksa menempuh tempoh masa yang lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan falamma balagha majma'a bainihima. Nabi Musa AS dan Yusha' jalan. Akhirnya sampai di Majma' Al-Bahrain. Tetapi terlepas pandang. Jadi Allah kata falamma, maka ketika mana balagha, kedua-duanya iaitu Musa dan Yusha' sampai balagha, kedua-duanya sampai majma'a, sampai di pertemuan bainihima, pertemuan di antara dua lautan. Hima tu maknanya Bahrain. Bila dia sampai di Majma' Al-Bahrain, apa yang berlaku? Nasiya hutahuma, kedua-dua mereka telah lupa ikan mereka. Telah lupa ikan mereka berdua. Kenapa pula ada ikan dalam cerita ni? Kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa Nabi Musa AS dengan Yusha' ketika mana nak pergi bermusafir ini, mereka telah bawa bekalan, iaitu ikan yang telah digaramkan, ikan masin lah, tapi dibakar. Kalau dalam tafsir Tontawi diterangkan bahawa ikan yang garam tu dibakar supaya kering lah. Yalah, bila kering baru tahan lama kan, baru boleh bawa. Kalau kalau dia basah, dia rosak lah. Jadi ikan tu telah digaramkan dan dikeringkan atau dibakar. Kalau Syekh Tontawi dia kata bakar, wallahualam lah, yang penting ikan. Dan ketika itu mereka berdua telah lupakan ikan tersebut. Maknanya ikan tu telah lari. Jadi ikan itu diserahkan, tanggungjawabnya untuk menjaganya ialah Yusha', sebab Yusha' sebagai pembantu dia. Tetapi menjadi persoalan di sini, kenapa Allah Ta'ala menisbahkan atau menyandarkan lupa itu kepada dua orang? Sepatutnya yang lupa Yusha' je lah. Maka diberi jawapan oleh beberapa ulama'. Imam Baydawi mengatakan, kenapa dinisbahkan lupa itu kepada dua, sedangkan yang menjaga ikan ialah Yusha'? Kerana kedua-duanya lupa tapi dari sudut yang berbeza. Kata Imam Baydawi, Nabi Musa lupa untuk bertanya dan lupa untuk meminta dan bertanya kepada Yusha' tentang ikan tu. Nabi Musa lupa untuk tanya ikan tu ada lagi tak? Dia tak ingat. Kan? Sedangkan Yusha' pula lupa nak bagi tahu. Lupa nak bagi tahu Nabi Musa yang ikan itu sudah terlepas. Jadi dua-dua lupa tapi dari sudut yang berbeza. Itu satu jawapan. Ada jawapan yang lebih baik lah. Bagi saya yang lebih baik ialah jawapan Imam Al-Baghawi. Tadi Imam Baydawi. Imam Al-Baghawi bagi jawapan. Kata Imam Baghawi, sebenarnya yang lupa seorang je, iaitu Yusha'. Ini lebih baguslah bagi saya, sebab takkan kita nak sandarkan lupa pada Nabi Musa. Dia Nabi kan. Jadi yang lupa seorang je, tapi disandarkan hautahuma, ikan mereka berdua tu. Kerana apa? Kerana kedua-duanya Musa dan juga Yusha' menjadikan ikan itu sebagai bekalan makanan. Atas dasar itu sahaja disandarkan ikan itu kepada mereka berdua. Walaupun sebenarnya yang lupa hanya seorang saja, iaitu Yusha' sahaja. Ini lebih bagi saya lah lebih sedap hati, kerana kita takkan nak kata Nabi Musa lupa. Jadi yang lupa Yusha' saja, tetapi oleh kerana ikan tu menjadi bekalan makanan untuk kedua-duanya, maka disandarkan lupa dan juga ikan itu sendiri kepada kedua-duanya. Ya. Baik. Kemudian persoalan yang kedua ialah, kalau kita dah dengar tadi Imam Ibn Kathir mengatakan bahawa ikan tu dia dah kena salai dah pun, dah kering dah. Kan, dah digaramkan lagi apa semua kan. Tapi macam mana boleh lari? Dalam tafsir Ibn Kathir diterangkan bahawa Nabi Musa AS apabila sampai di Majma' Al-Bahrain, dan mereka tak perasan itu adalah Majma' Al-Bahrain. Yelah, zaman dulu bukan ada Waze. Kalau ni kan, you arrive kamu awak dah sampai pada kan, senang lah.
ataupun ada signboard ke kan, Majma'al Bahrain, welcome to Majma'al Bahrain. Tak ada. Dulu padang pasir. Jadi mereka sampai dalam keadaan tak tahu itu, tak perasan itu adalah Majma'al Bahrain, dan lalu mereka jalan terus lagi, maknanya dah terlepas. Tapi ketika mereka berhenti di Majma'al Bahrain dalam keadaan mereka tak perasan itu adalah Majma'al Bahrain, tempat Nabi Khidir. Ketika itu mereka berada di satu tempat, Majma'al Bahrain itu luas lah, ada satu tempat yang lebih khusus namanya Ainul Hayah. Di Ainul Hayah itu mereka telah tidur. Nabi Musa AS dan juga Yusha' telah tidur, telah berehat. Dalam setengah tafsir disebutkan bahawa mereka bersandar di satu batu yang besar. Sebab itu ada pendapat yang mengatakan Majma'al Bahrain itu di selatan Sinai itu, yang tanjung tu. Sebab memang di tanjung tu ada satu batu besar, memang ada. Mereka bersandar, tidur sambil bersandar dekat batu tu. Ya. Ketika tidur itu, air percikan laut, maknanya mereka tidur tepi laut, ya, atau pantai atau laut lah. Percikan air laut itu terkena pada ikan. Ini Imam Ibn Katsir cakap ni, bukannya cerita dongeng. Kok ada yang kata apa cerita mengarut ni? Tak, ni memang Imam Ibn Katsir cerita. Saya hanya sebut, bacakan saja. Air itu terkena pada ikan tadi. Lalu ikan tu menjadi hidup, maknanya boleh bergerak. Dan ikan tu melompat dari bakul yang dianyam. Macam kita Malaysia ni, kita ada bakul mengkuang kan, bakul yang dianyam daripada daun mengkuang. Betul ke? Macam tikar mengkuang tu. Dalam tafsir Ibn Katsir kata dia melompat dari miktal. Miktal ni bakul yang dibuat daripada daun yang dianyam. Ikan tu duduk dalam tu, tapi kena air, maka ikan tu melompat dan masuk ke dalam air. Dalam tafsir Al-Baghawi dinukilkan daripada Al-Kalbi, diberitahu bahawa macam mana air itu boleh terpercik. Kalau mengikut Imam Al-Kalbi, air itu terpercik sebab Yusha' mengambil wuduk. Lalu air wuduknya itu terpercik kepada ikan tu. Itu yang ikan tu hidup. Ya, ikan tu hidup. Maka ikan tu pun dia melompat dan meluncur ataupun masuk terus ke dalam laut tadi. Tetapi Nabi Yusha' bin Nun terlupa nak bagi tahu pada Nabi Musa AS bahawa ikannya itu sudah tercicir, telah keluar daripada bekasnya. Itu ceritanya, dia lupa nak begini. Itu yang Allah Ta'ala kata nasiya hutahuma. Yusha' bin Nun terlupa ikan mereka berdua. Ya, maknanya dia memang nampak ikan tu lari, tetapi lupa nak bagi tahu Nabi Musa. Mungkin waktu tu Nabi Musa masih berehat dan tak nak ganggu dia kan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Fattakhadha, lalu ikan itu mengambil sabilahu, jalannya, fil bahri, di dalam lautan, saraba iaitu dengan lubang, secara dalam bentuk lubang. Sarab ni maksudnya terowong, lubang. Sarab ini maksudnya ialah lubang. Macam mana yang dikatakan lubang itu? Kata Imam Ibn Katsir, seperti lubang di dalam tanah. Macam kita tengok lubang tikus, lubang haiwan, macam itulah. Jadi timbul persoalan juga, macam mana air itu boleh berlubang? Air kan dia bercantum, sampai orang Melayu kata air kalau dicincang tak akan putus. Kata Ibn Abbas, air itu menjadi keras macam batu. Bila ikan tu masuk dalam air, dia berlubang dan tak bercantum. Tempat laluan ikan tu ke dalam air, tempat itu berlubang, tak bercantum semula. Jadi kalau orang kata air kalau dicincang tak akan putus, kena ada pengecualian. Kecuali air yang dimasuki oleh ikan Nabi Musa AS, hak tu memang bukan terputus lagi, berlubang. Ibn Abbas kata, jadilah air itu seperti batu, maknanya keras. Maknanya air yang tempat dia masuk tu nampak lubangnya tu. Ini Allah Ta'ala buatkan begini supaya nanti dia menjadi tanda bahawa Nabi Musa nanti bila dah jalan ke depan, bila Yusha' cerita, Nabi Musa AS kata, oh itulah tempat dia. Itulah tempat yang Allah Ta'ala jadikan tanda bahawa di situ ada Khidir.
Itu tujuan dia. Tujuan dijadikan perkara ajaib ini ialah supaya nak menandakan tempat itu adalah tempat Khidir. Macam kita sebut tadi lah kan, mana ada apa waste zaman dulu. You are arrive. Dia tak ada. Jadi nak bagi tahu itu tempatnya, itu yang Allah Taala jadikan peristiwa-peristiwa macam tu sebagai tanda bahawa dia dah sampai sebenarnya di tempat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian apa yang berlaku ialah falamma jawaza, maka apabila jawaza kedua-duanya, iaitu Nabi Musa dan juga Yusha, Nabi Musa dan juga Yusha telah jawaza, telah berlalu, maknanya telah lepas, telah melepasi Majma' al-Bahrain tadi, maknanya Nabi Musa dan Yusha telah jalan ke depan lagi. Qala li fatah, kata Nabi Musa kepada pembantunya iaitu Yusha, atina ghada'ana, bawakanlah makanan kita. Laqad laqina, sesungguhnya kita telah menemui, min safarina, dalam perjalanan kita ini, hadza, perjalanan kita ini, nasaba, kepenatan. Bahasa mudahnya, Nabi Musa bila dah melepasi Majma' al-Bahrain, dah jalan ke depan meninggalkan Majma' al-Bahrain, barulah Nabi Musa AS tanya tentang ikan tadi. Mana dia ikan tadi tu yang kita dah packing tadi tu, nak jadikan bekalan, bawa keluar. Keluarkan, hidangkan. Kita ni penat ni. Kita telah menemui kepenatan di dalam perjalanan kita ini. Itu kata Nabi Musa AS. Masa tu barulah Yusha bin Nun teringat, lupa nak bagi tahu Nabi Musa bahawa ikan tu dah tercicir. Qala ara'aita, kata Yusha, ara'aita, tidakkah kamu melihat wahai Musa, iz awaina, ketika mana kita berbaring atau bersandar atau berehat, awaina, ila sakhrati, berehat di apa ni, as-sakhrah, batu yang besar. Ini yang saya kata tadi, batu besar tu ada dalam Quran. Ketika mana kita berbaring atau berehat atau bersandar pada batu besar tadi, fa inni, sesungguhnya aku, nasi itu, aku telah melupakan al-hut, ikan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa melainkan syaitan yang melupakan aku untuk mengkhabarkan pada kamu. Dia kata, minta maaf lah wahai Musa, sebenarnya tadi masa kita baring, ikan tu dah lari, dah melepaskan diri, dan aku lupa nak bagi tahu pada kamu wahai Musa, dan tidaklah yang melupakan aku melainkan syaitan. Maknanya syaitan memang buat aku lupa nak bagi tahu kamu. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan itu mengambil jalannya, maknanya melarikan diri, fil bahri, ke dalam lautan, dalam laut, ajaba, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang pelik, ajaib. Itu cerita Yusha bin Nun kepada Nabi Musa alaihi salam. Berkenaan dengan ayat ini, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, ada ulama, kata Imam Baghawi, ada ulama mengatakan bahawa sepenuh-penuh perkataan ayat itu ialah kata-kata Yusha, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ini mudah fahamlah. Tetapi Imam Baghawi kata, ada juga ulama mengatakan bahawa pada asalnya Yusha mengatakan pada Nabi Musa, wattakhadha sabilahu fil bahri saraba, lalu terus Musa menjawab ajaba. Jadi ajaba itu, satu perkataan ajaba itu, ada yang mengatakan itu adalah jawapan Nabi Musa setelah mendengar Yusha mengatakan ikan tu lari, ikan tu melompat keluar. Jadi Nabi Musa kata, ajabah, peliknya. Macam tu. Maknanya begini, Yusha kata, ikan tu lari, masuk ke dalam laut semula. Lalu responnya, Nabi Musa AS kata, ajaban, peliknya. Ajaib. Itu pun mungkin juga. Jadi ada yang kata ajaban tu, satu perkataan tu, itu adalah kata-kata Nabi Musa. Ada yang kata ajaban itu sambungan ayat tadi, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kesemua itu ialah ayat ataupun kata-kata Yusha. Samalah mana-mana pun, tak apa. Ada tafsiran lain kalau ikut ni dalam tafsir Ar-Razi lagi, ialah panjang lagi lah dia punya perbahasan. Tak apa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan lagi pada kita
Qala dzalika ma kunna nabgh. Ni kena hati-hati ya kalau kita waqaf, pastikan ba tu qalqalah, kemudian ghain tu dibunyikan. Jangan bunyikan ghain, ba tak bunyi, atau bunyikan ba, ghain tak bunyi. Dia kena bunyi dua-dua. Qala dzalika ma kunna nabgh. Nabgh. Kalau susah, sambung je lah. Ini saya biasa ajar pada anak murid saya. Susah kan? Susah, sambung. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Okey. Qala, kata Musa, dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang kita inginkan. Maknanya kalau ayat kita, baguslah macam tu. Kalau kamu cakap macam tu, bahawasanya di tempat kita berehat tadi, ikan itu melarikan diri, melepaskan diri. Kalau kamu cakap macam tu, baguslah. Memang kita nak cari tempat yang macam tu, yang kamu cerita tu. Sebab itu adalah tanda yang Allah Ta'ala berikan untuk kita bertemu dengan Khidir. Nabi Musa tak marah pun. Dia kata, baguslah kalau kau tahu benda tu. Kalau kau perasan peristiwa itu, maknanya kata kau tahulah tempatnya tu. Jadi marilah kita balik semula. Nabi Musa ajak Yusha patah balik semula ke tempat tadi. Fartadda, lalu mereka berdua kembali. Sebab itu orang yang murtad dipanggil murtad, kerana dia kembali kepada kekufuran. Murtad. Jadi fartadda maknanya kembali. Fartadda, lalu kedua-duanya iaitu Musa dan juga Yusha kembali ke mana? Ala atharihima, kembali kepada atharihima. Bekas-bekas perjalanan mereka itu. Qasasa. Qasasa ini asal daripada kalimah qassa. Qassa ni maksudnya yang apa dia? Ittaba'a. Maknanya mengikut jejak langkah. Kan, seperti mana kita tengok anjing buruan polis, ya, dia menghidu. Dia menghidu tapak kaki, bekas-bekas tapak kaki penjenayah. Dia tahu, ni ada tapak kaki. Jadi bila orang yang di depan kita berjalan, dia akan meninggalkan bekas tapak kaki. Orang yang di belakangnya yang mengikut jejak langkah tersebut, kesan-kesan tapak kaki itu orang itu perbuatannya dipanggil qassa, iaitu mengikut jejak langkah. Jadi Nabi Musa dan Yusha kembali semula ke tempat asal tadi, Majma' al-Bahrain, dengan mengikuti semula jejak langkahnya sendiri, jejak langkah mereka berdua sendiri. Lalu apa jadi? Fawajada 'abdan min ibadina. Fawajada, lalu mereka berdua bertemulah. Wajada, mendapati 'abdan, seorang hamba, min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami, kata Allah Ta'ala. Jadi Khidir itu adalah salah seorang daripada hamba Allah Ta'ala juga. Khidir adalah salah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Berkenaan dengan Nabi Khidir ini, Allahu Akbar, banyaklah perbahasannya. Siapakah Nabi Khidir? Adakah dia Nabi atau Rasul atau bagaimana? Ya, dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, dibincangkan berkenaan dengan khilaf ulama tentang Nabi Khidir alaihi salam. Ada sebahagian mengatakan bahawa Nabi Khidir itu malaikat. Tetapi pendapat yang sahih, kata Imam Baghawi, berdasarkan sejarah tarikh dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit, yang sahih, Nabi Khidir itu ialah manusia. Dia memang manusia. Ya. Dalam tafsir Baghawi dan lain-lain disebutkan Khidir itu hanyalah gelaran saja, bukan nama betul. Bukan nama betul. Makna kata nama IC lain. Kalau istilah kita kan. Nabi Khidir tak adalah, zaman tu tak adalah IC, JPN pun tak ada. Kan? Sekarang ni kalau nak daftar kena buat appointment dulu. Kan, sebab ramai, apa lagi pun dia tak nak ramai-ramai JPN. Jadi Nabi Khidir itu, kata ulama tafsir, namanya ialah Balya bin Mulkan. Balya bin Mulkan. Saya teringat doktor apa tu? Doktor Azhar ya. Azhar bin Mulkan. Orang Kedah ke orang Penang. Kan dia suka cerita tentang kisah-kisah Nabi ni. Jadi ada sekali tu dia datang ceramah dekat surah An-Nur, cerita pasal ni. Jadi dia kata nama sebenarnya ialah Balya bin Mulkan. Lepas tu semua gelak sebab nama ayah dia Mulkan. Nama ayah doktor tu ialah Mulkan. Dia kata, ni aku malas cerita ni.
kan, sebab nama sama dengan nama ayah aku. Tapi Nabi Khidir bukan adik-beradik aku, kata. Kami bukan sama ayah, tak, nama je sama. Balya bin Mulkan. Balya bin Mulkan ataupun Khidir ini keturunan mana? Kata Imam Baghawi, ada yang mengatakan beliau ini keturunan Bani Israel. Dan ada juga, yang ini kedua lah, pendapat kedua mengatakan bahawa beliau ini adalah keturunan ataupun anak salah seorang anak raja-raja yang zuhud di dunia. Siapa dia, wallahu alam. Itu kena kaji lebih lagi. Tapi tak perlulah kaji mendalam sangat, kan. Yang penting ialah pengajaran. Jadi ada perbahasan tentang asal usulnya. Ya. Jadi kalau namanya Balya bin Mulkan, kenapa pula dipanggil sebagai Khidir? Pertama sekali kita kena ingat, Khidir itu berasal daripada, maksudnya hijau. Kan? Hijau. Kan dalam Quran Allah Ta'ala cerita tentang pakaian ahli syurga, kan? Wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin. Ahli syurga itu mereka memakai pakaian berwarna hijau. Khudr. Jadi khudr itu adalah hijau. Makanya Khidir maksudnya hijau. Jadi kenapa digelar sebagai hijau? Digelar sebagai hijau kerana ada hadis daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, innama summiya khadiran li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu tahtahu khadran atau khidran atau khudran. Kata Nabi SAW, Balya bin Mulkan itu dinamakan sebagai Khidir kerana beliau apabila duduk di atas tanah yang gersang, tanah yang kering, yang gersang, tanah itu menjadi hijau. Itu karomah dia lah, atau mukjizat. Dia tengoklah, kalau ulama yang kata Khidir itu wali, bermakna ini adalah karomah dia. Kalau ulama tu kata Khidir itu ialah Rasul atau Nabi, maka ini dipanggil mukjizat. Ya, jadi pendapat kebanyakan ulama, Khidir ni Nabi. Jadi ini adalah mukjizat. Jangan kita rasa pelik. Sebab apa? Sebab hadis ni hadis sahih. Hadis yang sahih, dan mukjizat memang berlaku pada mana-mana Nabi pun ada mukjizat, dan semua mukjizat memang pelik. Tidak sama dengan kebiasaan. Memang pelik lah. Jadi hadis ini riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Khidir itu dinamakan Khidir kerana apabila dia duduk di satu tempat di tanah yang gersang, tumbuh ataupun tanah itu menjadi hijau, maknanya tumbuh tanaman, tumbuh rumput, pokok dan sebagainya, menjadi subur. Menjadi subur. Ada juga asar daripada Imam Mujahid. Kata Imam Mujahid, dinamakan Khidir itu ialah kerana idza shalla ikhdarra ma haulahu. Nabi Khidir apabila solat di satu tempat, maka sekeliling tempat itu akan menjadi hijau, subur. Masya-Allah. Kan, dia solat di satu tempat tu menjadi hijau, menjadi subur. Mana-mana dia singgah semayang, maka tempat tu jadi subur. Masya-Allah. Dan dia tak adalah berbeza dengan yang hadis sahih tadi. Sama je, semayang ke, dia duduk ke. Sebab dalam semayang pun ada duduk juga, kan. Jadi sama je. Itulah sebabnya kenapa dipanggil Khadir. Dari segi sebutan pula, sebutan. Ada orang panggil Khidir, ada orang panggil Haizir lah, macam-macam lah, kan. Jadi sebutan yang betul dua. Setakat yang saya tahulah, mungkin ada pandangan lain. Yang betul ialah pertama Al-Khadir. Al-Khadir. Inilah lafaz yang lebih fasih dari segi bahasa Arab. Kha di atas kha, dad di bawah di. Khadir. Ini yang lebih fasih. Satu lagi boleh juga kita gunakan, iaitu Al-Khidr. Kha di bawah, khi, dad sukun. Kha dad mati bawah, Khidr. Mungkin yang di Melayu orang panggil Khidir ni adalah mengikut yang kedua, lafaz yang kedua, Khidr. Ya. Itulah dua lafaz. Kemudian para ulama membincangkan, adakah Khidir itu adalah nabi ataupun hamba Allah yang soleh
iaitu wali atau bagaimana. Yang ni nanti insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu akan datang ya, dengan sedikit perincian ya, kerana banyak khilaf di sini. Cuma yang jawapan segera yang boleh saya sampaikan, pendapat yang kuat mengatakan bahawa Khidir itu adalah nabi. Ialah nabi. Kerana apa? Kerana nanti di akhir kisah itu, apabila Nabi Musa AS duk tanya, maka akhirnya dia kata apa? Wa ma fa'altuhu an amri. Aku bukan buat kerana aku sendiri nak buat. Apa yang aku buat ni bukanlah urusan aku. Maksudnya bukan atas perintah keinginan aku, bukan. Tapi atas perintah Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahawa dia diberikan wahyu. Kalau dia diberikan wahyu, bermakna dia adalah Nabi. Itu jawapan yang ringkas lah. Tapi insyaAllah nanti kita akan bincangkan lagi. InsyaAllah mudah-mudahan dipanjangkan umur sehingga bertemu lagi pada kuliah yang akan datang pada hari Jumaat yang seterusnya. Tahun depan lah ya? Tahun depan ya? Masya Allah. Macam lama sangat kan bila sebut tahun depan. InsyaAllah. Jadi yang baik daripada Allah, sekiranya ada salah silap mungkin tersalah sebut dan sebagainya, mohon teguranlah daripada semua insya-Allah. Semoga ada kebaikannya pada diri saya dan tuan-tuan perempuan yang mendengar. InsyaAllah bertemu lagi pada minggu akan datang, pada tahun hadapan insya-Allah. Ya, kita meneruskan lagi insya-Allah, mudah-mudahan perbahasan tentang kisah Nabi Khidir ini dalam surah Al-Kahfi. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka